Lunar calendar. Edit lah, mana nak edit lagi? Ada edit lagi? Lunar calendar. Baik. Yang atas tu? Tak payah? Lunar calendar. Bagus. Masya Allah. Berapa hari lunar calendar? 350. Confirm? Salah. Ha? Berapa hari lunar calendar? 11 hari berapa hari? Tanda-tanda baligh. Tamam. Berapa lunar kalender? Berapa hari satu tahun lunar kalender? Ha? 354. Confirm? Tapi satu tahun mesti ada demi fix numbers of days. Betul lah 354. Kalau kita tahu satu ilmu, kalau kita yakin dengan satu perkara, jangan jadikan orang menjadikan kita syak dengan ilmu kita sendiri. Tamam. Kalau kita yakin dengan satu perkara, kalau kita dah belajar dengan satu perkara, jangan kita bagi can dengan orang nak letakkan syak dalam ilmu kita. Tanya kita, betul ke? Tak confident, tak sure. Jangan. Kalau kita tahu satu perkara, kalau kita yakin satu perkara, kita mesti yakin terus pegang. Jangan kita tergoyang-goyang. Baik. Few things. Beberapa perkara. Number 1. Mencapai umur 15 tahun ikut lunar kalender. Lunar kalender kita kata apa? Ada 354 hari. Tamam, lunar kalender. Lunar kalender 1 year, 1 tahun. Tamam. Baik. Mencapai umur 15 tahun. Jawapan dia betul, tetapi ada tambahan. Macam ni. Betul tak macam ni? Plus minus. Berapa plus minus dia? 16 hari. So, kalau you 15 tahun, tapi 15 tahun tak ada plus minus. 15 tahun tak ada plus minus. Yang plus minus 2 kat bawah ni. 15 tahun ni tak ada plus minus. Yang plus minus sini. Sini plus minus. Tamam. Lagi satu sini plus minus. Yang pertama sekali mencapai umur 15 tahun. Kalau satu orang tak mimpi, tak keluar mani sebelum 15 tahun, tiba-tiba sampai umur dia 15 tahun, tak dapat haid, tak keluar mani. Laki, kalau perempuan tak keluar haid dan tak keluar mani. Kalau laki-laki ada keluar haid, tak ada. Tamam. Jadi laki-laki tak keluar mani sebelum 15 tahun. Jadi apa? Sampai umur 15 tahun ikut lunar kalender dia sudah baligh. Tak kiralah keluar haid atau tak keluar haid, keluar mani atau tak keluar mani. Sampai umur 15 sahaja dah baligh. Tamam. Kalau satu orang umur 17 dah baligh, belum lagi ya afsal. Tamam. Kalau perempuan belum dapat haid, kalau laki-laki belum keluar mani. Kalau sampai umur 15 dia confirm dah baligh. Tamam, dah no question anymore. Baik. Mencapai umur 15 tahun bagi lelaki dan perempuan. Tambah. Bagi lelaki dan perempuan. Okey? InsyaAllah, mana kita main profesor? Belum sampai. Nombor 2, keluar mani bila umur 9 tahun plus minus. Yes, keluar mani betul. Bukan tak semestinya mimpi. Tamam. Yang penting keluar mani. Kalau satu orang tu keluar mani, tak kiralah laki ataupun perempuan, 9 tahun plus minus. Plus minus dia berapa hari? 16 hari. Maknanya kalau dia umur dia 9 tahun, kecuali 16 hari. Tamam. Berapa? 8 tahun berapa? 9 tahun minus 16 hari. Berapa?
8 tahun berapa? 8 tahun berapa hari? 338 hari. Umur dia kalau 8 tahun 338 hari dan dia keluar mani, sama ada lelaki ataupun perempuan, dia akan baligh. Dia akan baligh. Tamam. Tetapi kalau dapat mani kurang daripada 8 tahun 338 hari, apa jadi? Dia belum baligh. Dia belum baligh. Dan possibility untuk keluar mani sebelum umur ni, wallahu alam. Boleh keluar ke tak? Ada doktor kat sini? Sini ada doktor? Sini ada orang belajar medicine? Tak ada? Ha? Tak ada? In the first place kita kena tahu possible atau tak possible. Tapi kalau possible, ia tidak dikira baligh. Dia mesti sampai tunggu umur 8 tahun 350 hari. Lepas tu dapat mani, baru baligh. Kalau tak dapat mani, dia masih belum baligh. Bagi laki-laki dan perempuan. Dan bagi perempuan, haid bagi perempuan berumur 9 tahun. Sama juga, plus minus 16 hari. Maknanya, kalau dia dapat haid pada umur 8 tahun 338 hari, upwards, tamam. Then dia dikira baligh. Kalau dia tak dapat, kalau dia dapat darah, tamam, selepas atau sebelum, bukan atau kalau dia dapat darah sebelum 8 tahun 338 hari, nama dia adalah apa dia? Nama dia apa? Nama dia dam fasad. Dam fasad. Tamam. Ini darah yang tidak boleh darah yang bukan dinamakan sebagai haid ataupun al-wiladah ataupun an-nifas. Tamam. Dalam masa yang sama boleh juga dipanggil al-istihadah. Tapi al-istihadah ni kebanyakan lepas perempuan sudah baligh. Sebelum baligh tak ada istihadah. Sebelum baligh dam fasad panggil. Maksudnya darah yang tak boleh nak consider as apa-apa darah. Dia macam tak normal saja. Itu je. Maksudnya kalau dia dapat darah kurang daripada 8 tahun 330 hari, itu dikira sebagai dam fasad. Dia belum baligh lagi. Baik. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita belum azan Isya lagi. Tamam. Dah masuk waktu salat Isya. Tak apa, kita teruskan kelas. Baik, ini tanda-tanda baligh. Sekarang memorize ataupun ambil gambar ataupun apa-apa. Yang penting tulis, jangan tak tulis. Bagi siapa-siapa yang belum tulis, tulis. Ada lagi lain homework? Itu sahaja. Ada homework for myself? Tak ada. Boleh tanya. Kalau bagi perempuan, Ayuh. yang belum 15 tahun, Ayuh. dia tak haid, tak mimpi, tak keluar mani, Ayuh. kemudian dia mengandung. Perempuan umur 15 tahun. Belum 15 tahun. Belum 15 tahun. Lepas 9 tahun. Lepas 9 tahun. Kalau tak keluar mani, tak keluar haid, tapi dia mengandung, adakah dia dikira baligh? Dia tak dikira baligh sampai dia dapat haid. Dan nifas adalah jenis daripada haid. Maksudnya kalau dia lahirkan, dia keluar nifas. Nifas adalah jenis daripada haid. Tamam. So dia akan baligh ada moment dia deliver. Possible Dan Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, dia tak ada haid. Pasal tu nama dia Al-Batul. Fatimatul Batul, yakni Fatimah yang suci. Tamam, dia tak ada haid. Dia antara kelebihan ni Fatimah Zahra, dia tak dapat haid. Tamam, suci daripada haid. Maknanya dia boleh ibadah 24 hours. Dia boleh puasa setiap bulan Ramadan, tak ada masalah. Itu kelebihan khususiyah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Fatimatu bid'atun minni yufrihuni ma yufrihuha wa yubghiduni ma yubghiduha. Fatimah adalah satu ketul darah, ketul daging daripada aku. Rasulullah kata, sebahagian daripada aku.
Apa-apa yang buat dia gembira, buat aku gembira. Apa-apa yang buat dia marah, buat aku marah. Jadi pasal tu Sayyidina Ali radhiyallahu an sangat menjaga hati Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dan antara khususiyah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, ini khususiyah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Tamam. Dia, siapa yang kahwin dengan Fatimah Az-Zahra tidak boleh berkahwin dengan orang lain sampai dia meninggal ataupun sampai dia diceraikan. Maknanya siapa yang kahwin dengan Fatimah Az-Zahra tak boleh praktis poligami. Tamam. Begitu juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia tidak berkahwin dengan siapa-siapa waktu dia berkahwin dengan Fatimah Az-Zahra. Sampai dia dah habis Fatimah Az-Zahra dan meninggal, baru dia praktis poligami. Itu khususiyah Fatimah Az-Zahra. Kita tak boleh samakan dengan orang-orang lain. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya poligami bukan sampai 4. Rasulullah boleh kahwin sampai 1000. Ulama berkata. Tamam. Pasal apa? Itu kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan 1000 orang. Tetapi Rasulullah tidak mengahwini melainkan mendapat wahyu, mendapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak melakukan kerana dia mahu. Tamam. Tetapi kalau orang lain nak lakukan kerana mereka mahu, itu sekati dia. Selagi syariah benarkan, dia boleh berkahwin lebih daripada satu. Kemudian kita tak boleh samakan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Rasulullah memanglah boleh kahwin lebih. Pasal apa? Pasal dia dapat wahyu. Engkau tak dapat wahyu, tak boleh kahwin dua. Nah, tak boleh samakan. Habis sahabat-sahabat radhiyallahu anhum tak dapat wahyu, kahwin juga. Tamam. Ulama-ulama banyak tak dapat wahyu, kahwin juga. Mereka lakukan kerana sunnah, engkau ni melakukan kerana nafsu. Tamam. Kita mesti faham bahawasanya Allah Subhanahu wa taala kalau dia dah buat halal satu benda, bila Allah Subhanahu wa taala dah mudahkan satu benda, jangan kita jadi pula yang menyusahkan. Kita mesti berhati-hati. Benda ni bukan dekat perempuan sahaja. Kadang-kadang kat lelaki pun, kalau orang praktis poligami, dia ni tengok semacam, dia ni kahwin 2-3 lah. Tamam. Ini semua pasal apa? Ini semua pasal hati rosak, sangka buruk dengan orang. Sangka buruk dengan orang, hati rosak, tengok orang satu macam, kahwin 2, kahwin 3. Sukatilah dia nak kahwin berapa. Allah takkan tanya engkau dekat akhirat, dia kahwin berapa. Allah tanya engkau bagaimana engkau bermuamalah dengan isteri-isteri engkau. Allah SWT tak tanya engkau kenapa dia kahwin 3, kenapa dia buat macam itu, apa dia buat sebenarnya, kenapa, apa niat dia. Allah tak tanya kita. Allah akan tanya orang yang melakukan. Biarlah dia lebih tahu dengan diri dia sendiri. Kalau dia ada kesilapan, kita nak nasihat, kita nasihat baik-baik. Kalau dia tak ada kesilapan, dia orang yang baik, dia jaga isteri dia dan pulang kepada dia. Apa kita nak buat? Allah dah mudahkan, kenapa kau nak susahkan? Tamam. Jangan sekali-sekala kita against poligami. Pasal you kalau against poligami, you against apa? You against Allah. You against perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi kita mesti berhati-hati, jangan kita against dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau sendiri yang lemah, kalau sendiri yang cakap aku ada jealous, kalau sendiri yang cakap aku iri hati, itu terpulang. Tetapi jangan sekali-sekala engkar atau cakap poligami ni tak boleh dipraktis, atau cakap poligami ni tak bagus, ini tidak adil atau apa segalanya. Jangan cakap macam gitu. Allah kalau dah halalkan, maknanya Allah lebih tahu apa yang dia lakukan. Kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Memang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ni kebanyakan dia tak masuk akal. Kalau kita kentut, kita ambil wuduk kat bahagian mana? Kita cuci semua bahagian lain selain daripada bahagian tu. Masuk akal ke? Aku kentut, aku bukannya aku pegang najis dengan tangan aku kentut. Tapi kena ambil wuduk mana? Muka, tangan, kaki, kepala, tak ada kena-mengena. Begitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Kerana kebanyakan hukum Allah Subhanahu wa taala dia based on ta'abbudi. Dia based on menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan based on logics. Ni tak logik lah, mana boleh macam ini. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, kalau Islam itu logik,
maka sapu khuf tu kat bawah bukan kat atas. Kita sapu khuf kat mana? Kat bawah ke kat atas? Atas yang wajib, bawah tu sunnah. Kalau bawah tak sapu, sapu atas, sah penyapu sapu khuf. Tetapi kalau ikut logik, kita jalan ke atas kaki ke dengan tapak kaki? Jalan dengan tapak kaki. Yang kotor bahagian tapak, kenapa kau nak cuci atas? Maka Islam ini memang sebahagian perkara ada yang kena mengena dengan logik. Sebahagian perkara kita punya akal tak boleh nak faham. Seperti mana yang kita katakan, Islam ni kebanyakannya ta'abbudi, yakni kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak hak satu orang hamba tanya kepada Tuhan dia, kenapa kau lakukan macam ini? Kenapa macam ini? Kenapa macam ini? Selain daripada apa yang Allah kasih tahu kita. Kalau kau nak tahu kenapa, tunggulah sampai kau jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kau tanya kenapa ke akhirat dengan penuh segembira dan selamba, kau boleh tanya, kenapa kau buat gini ya Allah? Kenapa kau buat gini ya Allah? Tetapi rasa tak ada masa pun. Khususnya bagi orang-orang yang saleh, nak tanya apa dengan Allah? Aku nak enjoy. Tamam, aku nak sibuk dengan benda-benda macam ini lagi. Jadi sekarang ni kita yang paling penting, kita jangan sekali-sekala langgar perintah Allah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata perempuan itu ada iddah 3 bulan, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni, jangan buat macam itu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata tak boleh macam ni, tak boleh macam ni, tak boleh. Jangan soal Islam tak logik ke? Kenapa tak boleh? Tamam. Jangan soal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah dah kasih tahu kita sebab dia, kita ambil. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak kasih tahu kita sebab dia, maka kita tengok ulama-ulama ada tak sebut hikmah-hikmah dia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ulama ada kata hikmah dia, kita ambil hikmah dia. Dan hikmah dan sebab lain. Hikmah ni mengikut pemahaman kita daripada segi apa yang kita nampak dan kita boleh faham daripada hukum itu. Sebab dia, wallahu alam. Sebab itu datang daripada Allah atau datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab. Tamam. Itu sebab. Kalau hikmah dia, yakni reason, bukan reason, logic, bukan logic, apa tu? Hikmah, wisdom. Itu yang boleh dijelaskan oleh para ulama ataupun orang-orang yang berilmu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi apa-apa yang Allah SWT perintahkan. Kenapa kau salat 5 waktu? Siapa boleh jawab? Kenapa solat dia jadikan 5 waktu? Tak boleh jawab. Baik, kenapa waktu solat tu tak specific time? Dia bergantung kepada matahari terbenam, matahari terbit. Kalau kat Europe, Masya Allah, kalau bulan sama atau kalau time sama, Masya Allah, subuh pukul 3 pagi, Isyak pukul 10, 12 malam. Isyak pukul berapa? Pukul 12 malam. Logik ke? Tidur, lepas tu bangun solat Isyak, lepas tu tidur, lepas tu bangun solat subuh, lepas tu tidur, lepas tu bangun pergi kerja. Ini bukan pasal logik, pasal tak logik. Allah Subhanahu Wa Taala nak lihat bagaimana kita mentaati, sejauh mana kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana telah mencipta maut dan hayat, kehidupan, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalan dia. Yang lebih baik amalan dia. Sejauh mana kita taat kepada Allah, sejauh mana kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk sini. Masuk sini boleh. Rapat sikit boleh. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan jangan disoalkan. Jangan cuba guna logik, jangan cakap ni zaman sekarang dah lain, zaman itu dah lain. Quran tak pernah tukar. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah tukar. Tamam. Dan ulama-ulama telah memelihara agama dari zaman ke zaman macam gitu juga. Yang kita jangan pandai-pandailah kita orang yang selain daripada ulama nak tukar-tukar agama. Tamam. Kita mesti mentaati dan cuba ikut jalan perjalanan salihin. Kita kata nak ikut perjalanan salihin, ikutlah perjalanan salihin. Tamam. Nak jadi orang saleh mesti ikut perjalanan salihin. Kalau nak tergolong antara orang saleh tetapi masih nak gunakan logik, nak tukar-tukar hukum-hukum agama, itu bukan ikut cara orang salihin. Tamam.
Itu bukan cara orang salihin. Dan ingat, segala apa yang bercanggah dengan agama, dia never last. Takkan kekal. Akan hancur. Buatlah engkau fatwa ini, tukarlah engkau kau punya logik, dan buatlah segala ini, dia akan hancur. Kemudian akan datang lagi orang yang mengeluarkan fatwa baru macam ini lagi, dia akan hilang non-stop. Pasal apa? Allah cuma telah berjanji untuk memelihara Al-Quran. Jadi apa-apa pendapat yang bercanggah dengan Al-Quran tidak akan kekal. Apa-apa pendapat yang bersamaan dengan Al-Quran akan kekal. Tamam. Dan itulah perjalanan ulama-ulama kita. Mereka selalu menyandarkan pendapat-pendapat mereka kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita masuk di dalam syarat-syarat sah salat. Dia ada satu syarat sah salat, lagi satu ada rukun-rukun salat. Ada dua perbezaan di antara syarat dan rukun. Siapa boleh explain apa tu syarat, apa tu rukun? Mungkin kat sini ramai pernah belajar Pernah belajar kan? Ini semua fake, tak biasa. Sampai saya pun sebenarnya fikirkan, ingatkan kalau bahagian fikih ni kita belajar bila kita masuk dalam Safinatun Najah sahaja. Lebih proper dia punya dia punya explanation. Kita ingatkan kalau kita boleh masuk kepada dalam bab hati. Selepas itu, bila kita dah habis bab hati, kita masuk ke dalam Safinatun Najah. Apa pendapat? Bagus ke tak bagus? Pasal banyak bahagian fake ni, explanation dia banyak dan perlu lebih detail daripada apa yang disebutkan di sini. Bagus ke tak bagus? Nak kena undi ke tak payah undi? Haji Hamidi okey? Haji Ahmad, bagaimana? Haji Khalid bagaimana? Nak kena tanya juga organisers kan? Dia orang yang orang-orang ni. Haji Khalid bagaimana? Nak tanya kalau pasal kita sekarang ni dalam satu jamiah, kita dah masuk dalam bahagian fiqh. Dan kita rasa lebih sesuai kalau bahagian fiqh ni kita belajar buku daripada Safinatun Najah, lebih proper explanation dia daripada apa yang ada di sini. Jadi sekarang kita dah selesai bahagian akidah. Kita ingatkan kita masuk bahagian tasawuf. Kemudian fiqh tu kita masuk bila kita belajar Safinatun Najah. Bagus? Bagus Lebih proper, lebih sistematik, lebih detail dan lebih proper, lebih sistematik. Kalau tak macam ini kita kena refer 2-3 buku setakat nak mengajar bahagian fiqh tersebut. Tamam. Tapi kalau kita macam contoh je kita belajar Safinatun Najah, khalas satu buku je. Kita tak payah buka 2-3 buku. Bagus ya? Yang penting sekarang ni anda dah tahu macam mana nak baligh. Boleh make sure kalau anda semua dah baligh ke belum? Tamam. Ataupun lagi satu dalam bahagian wudu kita pun dah cover. Bahagian ghusl janabah, mandi wajib pun kita dah cover. Jadi bahagian salat insya-Allah kerana banyak perkara yang kena cover. Jadi sekarang kita masuk di dalam bab tasawuf. Tamam. Kita masuk dalam bab page 13. Page 13. Page 12. Page 13 sorry bahasa Arab. Page 12 Dan kita tahu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ala inna fil jasadil mudghah. Bahawasanya ada satu di dalam satu badan itu ada daging. Tamam. Fa idza saluhal jasadu kulluh. Apabila daging tersebut baik maka segala anggota badan akan baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Apabila daging tersebut hancur atau rosak, segala badan anggota akan rosak. Ala wahyal qalb. Sesungguhnya ia adalah hati. Satu hari masa saya baru mula belajar di Hadramaut, bila
berbual dengan, bila kita minta advice daripada Habib Abdullah bin Syihab, kita ramai-ramai pelajar pergi jumpa Habib Abdullah bin Syihab. Kemudian apabila ditanya Habib Abdullah bin Syihab, kita tanya dia, Habib, kasih kita nasihat. Tamam. Dan ada sebahagian mereka bertanya, macam mana nak jauhkan diri daripada buat kesalahan, daripada buat dosa. Maka Habib Abdullah bin Syihab kata, jaga hati. Hati kalau baik, anggota semua baik. Hati kalau tak baik, anggota jadi tak baik. Kemudian sebahagian pelajar tak faham. Ingatkan, iyalah memang betul lah, nasihat hati ni nasihat hati lah, tapi nak satu perkara yang lebih terperinci dan lebih memahamkan. Tapi kalau depan aulia Allah, diam saja, hormat. Dia lakukan perkara begitu. Kemudian apabila dah lama belajar kat Darul Mustafa, dah belajar bab hati, baru tahu sebenarnya yang memang menyebabkan maksiat badan ni adalah hati. Tamam. Kemudian apa dia? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah kepala ataupun sebab segala kesalahan. Tulis. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ambil gambar dulu. Ni. Ambil gambar ni. Nak cek dah balik ke belum? Ini alamat balik. Ambilkan, bagus. Nanti boleh WhatsApp apa? Profesor Anwar. Masya Allah. Taib. Kemudian tulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus, saya ada whiteboard. Saya suka mengajar ada whiteboard. Hadis Rasulullah SAW. Tulis. Hubbud dunya. Masya Allah. Ra'su kulli khati'ah. Siapa yang tak tahu, tahu-tahukan. Siapa yang tak tahu tulis, belajar tulis sikit bahasa Arab. Faham? Hubbud dunya. Kulli khati'ah. Ini sebab segala jenis dosa. Segala jenis dosa. Ini sebab dia. Hubbud dunya, cinta dunia. Apa dosa pun yang dilakukan, inilah sebab dia. Hubbud dunya. Tamam. Kemudian apa tu hubbud dunya? Explanation datang bila nanti kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siapa tahu doa minum?
Bismillah, alhamdulillah. Apa? Itu doa makan. Doa minum, specially minum. Itu makan dan susu. Minum lain. Doa selepas minum. Siapa tahu? Lepas minum, bismillah. Alhamdulillah betul. Tapi kita nak belajar daripada doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh beli buku The Prophetic Guidance, dituliskan oleh Syekh Omar bin Hussein Al-Khatib, ditranslatekan oleh Amin Buxton, Ustaz Amin Buxton, beli. Itu macam-macam doa ada. Saya tak tahulah doa ni ada kat dalam buku tu, tapi ni saya hafal sendiri. Mungkin ada, kemungkinan besar. Ni tulis doa lepas minum. Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatihi walam yaj'al lahu milhan ujajan bidhunubina. Nak dekatkan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh nampak clear? Ini kerja bagus punya. Bagus. Pasal apa? Phone bawa kat mana-mana? Tengah makan tak bawa phone, betul tak? Tengah makan tak bawa buku. Pergi invitation tak bawa buku. Tapi phone bawa. So lepas minum je boleh baca kat phone. Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan birahmatihi wa lam yaj'al lahu milhan ujajan bidhunubina. Tamam. Maksud dia bagus. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Betul? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya, yakni air tersebut, azban furatan. Apa makna azb? Yang menjadikannya azba. Azab bermakna tawar. Air tawar. Tawar dan segar. Air tawar dan segar. Tamam? Dengan rahmat Allah. Segala puji bagi Allah SWT yang menjadikannya segar, tawar dan segar dengan rahmatnya. Ini rahmat Allah SWT. Dan tidak menjadikannya, ini air tersebut, milhan ujaja, masin. Bidhunubina, dengan dosa kita. Dengan dosa kita. Ini doa selepas
selepas minum. Taib. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sekarang ni kita nak belajar tentang macam mana kita nak jaga hati. Kemudian apabila kita belajar sekarang ni tentang bab hati, kadang-kadang kita belajar tasawuf. Kadang-kadang kita belajar segala apa yang kena mengena dengan tasawuf. Tetapi bila kadang-kadang tak ada kaedah, kita tidak akan faham sistem tasawuf. Tamam. Bila kita belajar dengan kaedah, baru kita tahu bahawasanya tasawuf ini adalah sistematik. Satu perkara yang mengait dengan setiap perkara yang lain. Dan menjaga hati ini adalah sangat penting sekali, kerana hati ini adalah satu benda yang kita akan bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Quran, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yauma la yanfa'u, pada hari mana yang tidak akan memberi manfaat harta dan juga anak-anak dan harta tidak akan memberi manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka-mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang sejahtera. Apa itu hati yang sejahtera? Hati yang sejahtera itu adalah hati yang mana tidak ada perasaan kebencian. Kepada mana-mana Muslim. Hati yang tidak ada perasaan kebencian kepada mana-mana Muslim. Tamam, itu adalah hati yang sejahtera. Apabila kita berbincang tentang tasawuf, kita akan berbincang tentang dua perkara. Satu, kita akan berbincang tentang menjaga hati kita. Yang kedua, kita akan berbincang tentang menjaga anggota 7 yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah. Pertama sekali menjaga hati, kedua adalah menjaga 7 anggota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua perkara yang kita bincangkan di dalam tasawuf. Apa-apa yang kita bincang dalam tasawuf adalah kena mengena dengan dua perkara tersebut. Apa-apa yang kita bincang dalam tasawuf adalah kena mengena dengan dua perkara tersebut. Tamam. Kita nak menggunakan kedua-dua perkara ini yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua perkara ini adalah perkara-perkara yang akan disoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita kembali kepada Allah. Sewaktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang lain daripada tasawuf, makna general adalah kasbu kullu khuluqin sani. Tamam. yakni mengambil semua sifat akhlak-akhlak yang mulia, mengambil semua akhlak-akhlak yang mulia, wa tardu kullu khuluqin dani, dan membuang semua sifat-sifat yang buruk, sifat yang buruk daripada hati dan juga sifat yang buruk daripada anggota. Apabila kita kata mengambil akhlak yang mulia, kita mengambil akhlak mulia daripada hati dan juga mengambil akhlak mulia untuk anggota kita. Sebagian orang, masya-Allah, anggota dia akhlak okey, tetapi hati dia penuh dengan kebencian ataupun tidak suka. Faham? Kadang-kadang masya-Allah cakap baik sekali, tapi pengisian daripada perkataan semua penuh dengan perkataan, walaupun digunakan perkataan yang lembut, tetapi pengisian dia semua adalah buruk. Maka itu tanda, ya masya-Allah, dia ada kebaikan di dalam anggota dia. Dia sudah mujahadah dalam anggota dia untuk menjauhi daripada sifat-sifat yang buruk. Tetapi sekarang dia mestilah bermujahadah untuk membersihkan hati daripada sifat-sifat yang buruk. Tamam. Dan kita mesti mengingati bahawasanya setiap apa yang dilakukan di dalam hati kita akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam.
akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala kalau benda tu buruk dan kita tak nak melawannya. Akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada dalam hati daripada perkara yang buruk tetapi kita melawan dia. Ini yang tak diambil tidak diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa-apa yang di dalam hati kita benda yang buruk, kita meneruskan perkara yang buruk dan kita tak nak melawan sifat buruk tersebut dalam hati, itu akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti tahu bahawasanya ilmu hati ni daripada perkara yang baik dan perkara yang buruk mesti dituntut. Selagi kita tidak menuntut ilmu di dalam ilmu hati daripada sifat-sifat yang baik, selagi kita tidak menuntut ilmu di dalam ilmu hati daripada sifat-sifat yang buruk, kita tidak mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ini adalah satu ilmu yang perlu dituntut. Dan kebanyakan orang, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, hati dia, kebanyakan orang, most general, kebanyakan orang apabila cerita pasal kebaikan hati ni mesti dituntut ilmu dia dan mesti mujahadah. Sikit sangat orang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dilahirkan hati dia bersih saja. Faham? Kemungkinan terjadi kerana dia duduk di dalam satu suasana yang begitu baik sekali, yang tidak mengetahui tentang membenci orang, tidak tahu macam mana nak keluarkan perkataan kesat, tidak tahu apa itu kasar. Seperti yang dikatakan oleh beberapa ulama di Hadramaut, mereka katakan kami tak tahu apa itu hasad sampai kami baca Ihya. Kami tak tahu apa itu hasad sampai kami baca Ihya. Begitu sekali. Pasal apa? Pasal hasad tak hidup di dalam suasana dia orang. Nak tahu hasad macam mana? Yang dia tahu nak berbaik dengan orang saja. Tamam. Jadi tetapi yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kebanyakan orang apabila datang dengan ilmu hati, walaupun kebanyakan daripada para salihin apabila datang dengan ilmu hati, mestilah dituntut ilmu dia dan didapat dengan mujahadah. Kita mesti mujahadah. Sama untuk mendapat sifat baik di dalam hati. Dan sesungguhnya ketahuilah bahawasanya hati inilah yang paling penting sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan ibadah kita penting. Kita katakan ilmu kita penting. Tetapi apa guna ibadah kalau dengan ilmu kalau dia tidak memberi manfaat kepada hati kita? Tujuan kita menuntut ilmu, tujuan kita melakukan ibadah adalah supaya kita menghambakan hati kita kepada Allah. Dan hati yang bersih, suci daripada sifat yang buruk adalah hati yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak. Bukannya kita nak menunjuk orang aku hati baik, bukannya apa, tetapi bagaimana kita nak menghambakan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cakap A, Allah cakap B. Kita tak nak lawan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, walaupun di dalam hati kita. Tamam. Jadi itu adalah cerita tentang permulaan, tentang cerita ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu penyucian. Kemudian kita mesti tahu bahawasanya apabila kita menuntut ilmu tasawuf, apabila ia menambahkan penyucian hati, maka ilmu tasawuf itu sedang memberi manfaat kepada kita. Kalau kita belajar ilmu tasawuf ataupun kita lakukan ilmu tasawuf, tetapi kita punya akhlak dan sifat di dalam hati kita makin bertambah buruk, makin kita rasa kita lagi baik, makin kita rasa kita lagi besar, ketahuilah sesungguhnya engkau ni sedang mengalami penyakit yang lebih besar. Engkau tak mengambil manfaat daripada tasawuf. Engkau ni sedang mengalami penyakit tasawuf. Kemudian, apabila kita belajar tentang ilmu hati ini, kalau sentiasa kita belajar semua penyakit-penyakit ni, kita rasa kita ada penyakit tersebut, itu bagus. Apabila kita rasa risau, kita rasa sakit, kita baca setiap penyakit-penyakit tasawuf ni, itu bagus. Pasal apa? Kita sedar kita ada penyakit tersebut.
Tetapi kalau kita rasa, oh aku tak ada sifat ni, aku dah suci daripada sifat ni, itu dangerous. Kerana apa? Tidak ada satu orang pun kalau dia sedang belajar tasawuf, dia rasa suci daripada penyakit-penyakit tersebut. Tamam. Kalau satu orang tu dia lebih alim, kalau hati dia lebih bersih, dia makin rasa dia lagi banyak penyakit-penyakit tersebut. Dia tak akan rasa bahawa dia suci daripada penyakit-penyakit tersebut. Kalau satu orang baca sifat-sifat tersebut, satu orang kata aku suci, aku bersih daripada sifat-sifat ini, maka ketahuilah dia penuh dengan sifat-sifat yang buruk. Bahkan dia buta dengan sifat buruk tersendiri di dalam diri dia. Jadi sekarang ni kita nak masuk belajar bab ilmu tasawuf, dimulakan dengan memelihara hati dan disembung dengan memelihara anggota-anggota. Dimulakan dengan bagaimana nak menjauhi sifat-sifat yang buruk, disebutkan dulu ma'asi hati, maksiat-maksiat hati. Jadi dikeluarkan keburukan sebelum dimasukkan kebaikan. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Menjaga hati dari maksiat. Kalau Imam Al-Ghazali dikata dalam Ihya Ulumuddin, maksiat hati adalah lebih besar daripada maksiat anggota. Tamam. Maksiat hati adalah lebih besar daripada maksiat anggota. Taib. Menjaga hati daripada maksiat adalah wajib bagi setiap Muslim. Apa hukum dia menjaga hati daripada maksiat? Wajib. Sebagaimana wajib kita menjaga anggota kita daripada melakukan maksiat, begitu juga menjaga hati kita daripada melakukan maksiat. Selagi mana haram kita melakukan maksiat daripada anggota kita, curi, sakitkan orang, cakap perkataan-perkataan yang celupah, melihat orang-orang Islam dengan pandangan yang rendah, begitu juga hati kita haram untuk melakukan perkara-perkara yang akan disebutkan. Haram melakukan antara perkara-perkara yang disebutkan. Menjaga hati daripada maksiat adalah wajib bagi setiap Muslim. Demikian juga menjaga anggota yang 7 adalah fardu ain bagi setiap Muslim. First kali disebutkan hati, yang kemudian disebutkan dengan 7 anggota. Dan beginilah cara Imam Al-Ghazali. Kerana apa? Kerana begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran. Kalau datang perkara yang batin dan perkara yang zahir, Allah Subhanahu Wa Taala kebanyakannya akan utamakan perkara yang batin. Kemudian disebutkan dengan perkara yang zahir. Maka mengikut susunan Al-Quran, mengikut sunnatul Quran, ulama-ulama kita menuliskan apa-apa yang mengikut cara yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Demikian juga menjaga anggota yang 7 adalah fardu ain bagi setiap Muslim. Di antara maksiat hati yang terbesar ialah ragu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tamam. Ada 2 perkara. Satu berkufur kepada Allah, lagi satu ragu dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ragu bahawa Allah adalah Tuhan dia. Yang pertama adalah al-kufur, yang kedua adalah syak. Yang pertama adalah al-kufur. Tamam. Yang kedua adalah asyak. Engkar. Ragu-ragu.
penyakit terbesar di dalam hati adalah al-kufru billah, yang mengingkari kewujudan Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari bahawasanya Allah adalah Tuhan dia. Ini adalah penyakit yang paling besar. Kemudian penyakit yang paling besar selepas mengingkari Allah adalah mengesyaki kewujudan Allah atau mengesyaki bahawasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dia. Syak, yakni ragu-ragu. Jadi penting sekali kita jangan mengingkari Allah. Yang kedua, kita jangan ragu-ragu dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala ataupun bahawasanya Allah adalah Tuhan kita. Tamam. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini adalah penyakit yang terbesar. Kemudian kita dah sebutkan tak 3 penyakit yang terbesar selepas al-kufru billah. Pernah kita sebutkan? Ar-riya wal hasad wal ujub. Ar-riya wal hasad wal apa? Al-kibr. Tamam. Ar-riya wal hasad wal kibr. 3 penyakit yang terbesar selepas penyakit yang terbesar ini. Ini yang paling besar sekali. Siapa-siapa datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 penyakit ni, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa siapa-siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampunkan dosa selain daripada itu. Confirm tak boleh diampunkan oleh Allah dekat akhirat. Confirmed. Tak boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tamam. Kemudian 3 perkara yang paling jahat sekali di dalam hati kita. Yang pertama adalah al-hasad. Tamam. Hasad, Melayu pun kata hasad juga. Yang kedua adalah al-kibr, ar-riya. Menunjuk. Yang ketiga adalah al-kibr. Merasa besar. Merasa hebatlah. Merasa lebih hebat dari yang lain. Al-hasad, al-riya'u, al-kibr, ataupun takabbur. Tamam. Atau at-takabbur. Masya Allah. Tak apalah. Tolak buat ke belakang pun boleh lah. Tak nampak?
Kat sini pula tak nampak. Pasal tu siapa punya idea tadi taruh sana bagus. Saya jalan tak apa. Tapi saya ingatkan sini lebih jelas pada semua orang. Nanti pembuang dalam tak nampak. Mungkin sana baguslah. Okey, tak apa, lepas ni kita boleh pergi sana. Okey. Mungkin setakat ini itu saja kita punya tulisan, tak ada lagi tulisan lepas ni. Jadi minggu depan kita boleh taruh sebelah sana lah. Okey. Taib, dan segala jenis penyakit, tamam. Segala jenis penyakit hati akan keluar daripada 3 penyakit tersebut. Segala jenis penyakit hati selain daripada 3 perkara tersebut keluar daripada 3 perkara tersebut. Itu adalah main penyebab jenis-jenis penyakit hati yang lain. Tamam. 3 penyakit tersebut adalah main dan penyebab keluar penyakit-penyakit hati yang lain. Kalau kita track balik penyakit-penyakit hati yang lain, dia akan kembali balik kepada 3 perkara tersebut. Jadi kalau kita ada apa-apa penyakit hati, kita tengok balik 3 perkara tersebut. Kemudian kita minta Allah Subhanahu wa taala sucikan hati kita, insya-Allah. Memberikan kita hakikatul tawadhu', memberi kita hakikatul ikhlas, memberi kita hakikah mengharapkan kebaikan bagi orang-orang Islam yang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik. Di antara maksiat-maksiat hati ialah ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Kemudian merasa aman dari kemurkaan Allah. Merasa aman dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, al-amnu min makrillah. Dia terasa selamat daripada kemarahan Allah ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang merasakan keamanan daripada kemurkaan ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala, itu adalah antara satu dosa yang terbesar. Tamam. Antara dosa yang terbesar. Al-amnu min makrillah wal ya'su min rahmatillah, dan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2 dosa ini adalah dosa yang terbesar. Selepas syirik, tamam. Selepas al-kufr billah, ia setaraf dosa dengan 3 perkara tersebut. Apabila dia hancur harapan dia daripada rahmat Allah dan dia rasa terselamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia buat maksiat, tak apalah. Tak ada masalah. Allah Maha mengampun. Ini dosa besar. Apabila dia melakukan satu dosa, dia gunakan Allah Maha mengampun dan dia teruskan melakukan dosa. Ini adalah satu dosa yang besar. Dosa dia yang melakukan, mungkin dosa itu kecil. Tetapi kerana dia terasa dia terselamat daripada kemarahan Allah, kemurkaan Allah, ini dosa adalah lebih besar daripada dosa yang kecil yang dilakukan. Dosa kecil itu kemungkinan boleh diampunkan oleh Allah SWT dengan ambil wudu. Atau dosa kecil itu boleh diampunkan dengan salat. Atau apa-apa jenis kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Selepas kita melakukan kejahatan, apa kita perlu lakukan? Taubat. Lepas taubat, nak padam balik dosa yang kita dah lakukan. Kita melakukan kebaikan untuk mengatasi kejahatan kita. Allah Subhanahu wa taala berkata, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tatamhuha. Tamam. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan atau menjauhkan kejahatan. Selepas kita melakukan dosa, kita lakukan sedekah. Selepas kita melakukan dosa, first kali istighfarlah. Kita melakukan sedekah. Selepas kita melakukan dosa, kita membantu orang. Selepas kita melakukan dosa, kita baca Al-Quran.
Selepas kita melakukan dosa, kita melakukan solat nawafil. Kalau solat wajib tu tak boleh, tu no question. Itu memang kena buat. Tak boleh tinggal pun. Selepas kita melakukan dosa, buatlah apa-apa yang baik. Tamam. Apa-apa sahaja yang baik. Sama ada dosa itu dosa anggota ataupun dosa hati. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang kita katakan, ianya adalah antara dosa besar. Bahkan antara dosa besar adalah apabila satu orang itu pergi ke haji dan dia setelah dia pulang daripada haji, dia masih sangka ada dosa-dosa yang tidak diampun sebelum haji tersebut, itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar. Siapa-siapa yang melakukan haji, telah berwukuf di Arafah, kemudian selepas berwukuf di Arafah, dia masih sangka bahawasanya Allah tidak mengampunkan dosa-dosa dia sebelum wukuf Arafah tersebut, itu adalah antara dosa besar. Kenapa? Tidak mempercayai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dosa, antara dosa besar, bukan antara dosa kecil ya. Antara dosa besar. Jadi kalau kita sudah berdiri di Arafah, telah berwukuf di Arafah, maka kita mesti mempercayai bahawasanya Allah telah mengampunkan semua dosa aku sebelum ini. Tamam. Dalam masa yang sama kita perlu takut terjebak ke dalam dosa yang sama selepas diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dah sucikan, maka jaga-jagalah diri. Jangan kontaminatkan diri selepas Allah dah sucikan. Tamam. Putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Quran, "Qul ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai orang-orang yang telah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai Muhammad, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dekat atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Mengasihani. Tamam. Jangan sekali-sekala putus rahmat daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sombong terhadap hamba Allah. Tamam. Apa dalam bahasa Arab dia kata? Ta'atil qulub, yugul qulub. Wa takabbur, al-kibr ya, asyakku fillah wal amnu min makrillah wal qunut min rahmatillah wa takabbur ala ibadillahi ta'ala. Apa maksud takabur ini? Simple je. Dia punya definition apabila kita menyangka diri kita lebih baik daripada orang lain. Apabila kita menyangka diri kita adalah lebih baik daripada Muslim yang lain. Tamam. Tidak kira lah orang tu pernah buat baik kita atau pernah buat jahat dengan kita. Selagi mana kita rasa kita lebih baik daripada orang tu, kita dah ikut syiar iblis. Apa syiar iblis? Simple je. Tapi dangerous. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Itu syiar iblis. Dan ini yang menjadikan iblis tercampak daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Siapa yang paling baik ke atas muka bumi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tahu dia paling baik di antara semua orang, tetapi dia tidak pernah mengaku atau mengatakan dia lebih baik daripada semua orang. Memang ada bahagian, ada tempat dia mengatakan bahawasanya dia adalah hamba Allah yang paling takwa kepada Allah. Tetapi apa kita lihat ini kerana apa? Ini untuk mengajar.
untuk mengajar orang agar mereka faham apa itu darajatun nubuwah, apa itu level kenabian. Tapi kita bukan kat sini kita nak ajar orang, aku lebih baik daripada engkau. Tak boleh. Pasal apa? Rasulullah tu paling baik dengan nas Al-Quran. Dengan nas Al-Quran. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lebih baik daripada fulan atau tak, kita tahu ke? Kita tak tahu. Bahkan Rasulullah SAW sangat tawaduk. Sehingga apabila sahabat-sahabat dia sedang minum air, apabila sunnah kita lupa nak cakap. Kalau kita boleh hidupkan sunnah Rasulullah SAW, kita tengah belajar macam ini, kita paskan gelas. 3-4 gelas yang besar-besar punya, taruh air banyak-banyak, semua minum daripada gelas tersebut. Itu sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah berkata dalam satu hadis, tidak 3 orang minum daripada satu cawan, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa mereka. Tamam. Jadi pasal tu, kalau ada satu cawan air, kita tak minum seorang. Pasal tu ulama-ulama apabila mereka minum, mereka suka tinggalkan. Balance. Pasal apa? Dia nak dosa dia diampunkan dan dosa orang minum pun diampunkan. Jadi selalu kita tengok orang-orang alim tinggalkan air. Bukan dia nak membazir. Apa dia nak membazir? Dia nak ambil wuduk pun sikit-sikit. Nak membazir air apa? Dia orang tahu apa itu value air, apa itu nikmat air. Tetapi mereka nak semua orang punya dosa diampunkan. Termasuk dosa dia pasal apa? Dia pernah minum. Jadi kalau ditinggalkan orang lain minum, semua dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sahabat-sahabat sedang minum, Rasulullah SAW suruh mereka tinggalkan sikit untuk Rasulullah. Rasulullah kata, buat apa? Dia orang sahabat-sahabat tanya, kenapa engkau nak wahai Rasulullah? Ini bekas-bekas mulut sahabat-sahabat. Engkau ini Rasulullah. Dia kata, altamisu barakata ashabi. Aku nak ambil berkat sahabat-sahabat aku. Siapa dia? Rasulullah SAW. Dia source of berkat. Segala keberkatan dan kebaikan adalah datang daripada Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat tu tak ada seorang pun ada berkat, melainkan datang daripada Rasulullah SAW. Tetapi inilah sifat Rasulullah, at-tawadhu', rendah diri. Tamam. Dia dalam masa yang sama, dia juga menghargai, tahu nilai iman yang ada di dalam seorang hati orang Muslim. Jadi dia tahu nilai berkat orang Islam ni bagaimana. Sehingga kan Rasulullah SAW berkata, kalaulah hijab seorang Muslim yang berdosa, kalaulah hijab seorang Muslim yang berdosa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya cahaya dia akan meliputi 7 langit dan bumi. Siapa tu orang Muslim yang apa? Yang berdosa. Ini bukan cakap saya, bukan cakap orang alim. Ini cakap siapa? Rasulullah SAW. Kalau satu orang Muslim yang berdosa, diangkat hijab dia, maka cahaya tersebut akan meliputi segala langit dan bumi. Kalau macam gitu, ada tak orang Islam yang tak guna? Ada tak orang Islam yang tak beri manfaat langsung ke atas muka bumi ni? Ya, mungkin dia ada dosa dia ada kesalahan dia, itu kelemahan dia. Tetapi dalam masa yang sama, dia tu orang Islam. Orang yang dihormati oleh Allah. Orang yang disayangi oleh Rasulullah. Macam mana aku benci satu orang Islam? Padahal dia dihormati oleh Allah. Dia dijagai oleh Allah. Rasulullah sayang dengan dia. Walaupun dia berdosa. Walaupun dia ISIS. Walaupun dia bunuh orang. Memang salah perbuatan dia. Itu antara dosa-dosa besar. Akan tetapi Rasulullah SAW berkata, mereka daripada umat aku. Kalau Rasulullah kata mereka daripada umat Rasulullah, boleh ke kita nak keluarkan mereka daripada ummah Rasulullah? Tak boleh. Melainkan yang munafik-munafik daripada mereka. Yang munafik pula, tahu ke kita siapa tu munafik ataupun tidak? Tak tahu. Khalas, jaga mulut, jaga diri. Mereka akan diampunkan oleh Allah. Pasti 100% akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap, 1 minit. Ada important call daripada Habib Ali. Assalamualaikum. Macam mana bang? Dia nak balik Okey, cakap dengan dia orang.
Ridha. Okey, telefon Nizam lah. Nanti kita uruskan di fikir. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum. Jumpa besok insya-Allah. Habib Ali bin Abu Bakar baru sampai. Baru sampai KL daripada Yaman. Kalau satu orang yang berdosa dia punya cahaya macam itu, bagaimana kita sangkakan pula cahaya orang-orang yang beriman, yang saleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam gitu cahaya pula orang-orang yang saleh, bagaimana cahaya para nabi? Melainkan kita ni buta, kita tak nampak. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya mereka itu tidak buta mata, akan tetapi mereka buta hati yang ada dekat dada mereka. Kita yang tak nampak cahaya dekat orang Islam, pasal tu kita ambil kecil, ambil remeh. Dan ini apalah, mengutip sampah. Ini apalah menyusahkan orang. Yang menyusahkan orang ni, yang menyusahkan orang ni selagi dia hidup, kalau semua orang tak ada, kiamat takkan terjadi selagi dia hidup. Ni yang menyusahkan orang ni. Yang kurang ajar ni, yang biadab ni, kalau semua orang tak ada dan dia hidup, dia ni jugalah penyebab segala rahmat Allah SWT turun ke atas muka bumi ni. Pasal apa? Pasal ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW dalam hati dia. Jadi orang-orang Islam mereka semua dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak tahu nilai mereka, mana itu tunjukkan kita tak tahu nilai apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi kita kena ubati diri kita sendiri. Selagi mana kita rasa kita lebih baik daripada seseorang, selagi itulah ada saki baki kibir di dalam hati kita. Walaupun orang tu memusuhi kita dan menyakiti kita. Macam mana kau tahu kau lebih baik daripada dia? Berapa banyak awliya Allah yang dulu mereka pendosa besar, apabila mereka bertaubat, mereka menjadi orang-orang saleh. Bukan saleh saja, mereka jadi awliya Allah, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik daripada siapa-siapa yang mereka pernah menjahati sebelumnya. Jadi kita jangan sangkakan bahawasanya kita ni lebih baik daripada siapa-siapa. Itu adalah satu kesalahan yang besar. Tamam. Dan itu boleh menyebabkan kita dicampak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak mendapati berkat yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada setiap orang mukmin. Selagi mana kita lihatkan kebaikan dalam diri dia, selagi itulah kita boleh mendapat manfaat dari dia. Tamam. Setiap orang, semua orang jahat 100%, itu impossible. Sejahat-jahat dia pun pasti ada satu sifat yang baik di dalam hati dia. Taib rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Siapa pun. Suami kepada isteri, isteri kepada suami, bapa kepada anak, anak kepada bapa, guru kepada anak murid kepada guru, kawan dengan kawan yang lain, orang yang beriman dengan orang maksiat, orang yang maksiat dengan orang beriman. Selagi mana ada penyakit ini, ana khairum minhu, kita buanglah, jauhkanlah. Bagaimana pula? Dulu memang aku ada penyakit ni, tetapi sekarang aku dah tahu. Tetapi kadang-kadang masih aku sangkakan bahawasanya aku lebih baik daripada orang tu, tetapi aku melawan. Adakah ini akan diambil kira oleh Allah? Selagi mana kita cuba melawan, kita tak akan diambil kira oleh Allah SWT. Tetapi kalau kita biarkan dalam hati kita, memang betul aku lebih baik daripada dia, ini akan diambil kira oleh Allah SWT. Tamam. Tapi kalau kita melawan, itu tidak akan ambil kira. Susah rupa-rupanya penyakit hati ni. Baru kita faham mujahadah hati ni lebih susah daripada mujahadah solat 5 waktu. Itu memang cerita dia. Itu memang
Itu memang cerita dia. Mujahadah hati lebih susah daripada mujahadah anggota. Memang begitu pun. Sehingga kan Imam Al-Ghazali berkata kalau mujahadah hati ni seperti menyambil nyawa non-stop. Macam keluarkan nyawa non-stop. Sakit. Sakit. Bila melawan sifat buruk dalam hati, kita boleh rasa dalam dada kita sakit. Memang betul sakit. Sampai habis sifat-sifat tersebut, dah tak ada sakit lagi. Tenang. Macam orang sakit pergi doktor, mengubati ubat, sakit, penat, balik, makan medicine, penat, langgar, penat, macam ini, tak boleh buat benda betul, semua betul, memang macam itu. Sampai bila dah suci, dah bersih, baru rasa tenang. Dah healthy, baru rasa sedap. Possible? Possible. Berapa lama? Sebahagian orang kalau Allah SWT kasih rahmat pada dia, beberapa hari atau beberapa bulan dah settle. Kebanyakan orang mesti lawan tahun-tahun. Mesti lawan apa? Tahun-tahun. Ini mujahadah hati. Ini kerja hati. Tamam. Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita meminta Allah Subhanahu wa taala suci daripada al-kibir. Suci daripada al-kibir. Amin ya rabbal alamin. Kita berhenti di sini. Tamam. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Ada apa-apa soalan?